Apakah peranan Suruhanjaya yang dipanggil SPP, Suruhanjaya Pasukan Polis. Apakah peranan SPP dan juga peranan menteri di dalam SPP itu? Dan kalau Haji boleh tambah apa peranan menteri itu sebagai pengurusi SPP dan juga ketua polis negara, peranan ketua polis negara dalam SPP itu. Ya. Silakan Haji. Sebenarnya sebelum saya menjawab secara khusus persoalan itu, saya nak sentuh terlebih dahulu tentang tajuk Hamid Badu lawan Hamzah Zainuddin. Okey. Kenapa kita pilih tajuk tersebut ataupun kenapa kita gubah tajuk tersebut? Sebab terdapat pelbagai isu yang perlu difahami di bawah tajuk tersebut. Dan dalam merungkai setiap satu isu itu dengan cara yang teratur, maka kita perlu terlebih dahulu memahami soalan terbaik yang diajukan tadi, iaitu apakah dia SPP. Now, SPP ni ataupun Suruhanjaya Pasukan Polis ni adalah seperti pelbagai Suruhanjaya lain yang telah pun dinyatakan dengan jelas dan diwujudkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kita ada Suruhanjaya Angkatan Tentera, kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, kita ada Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan, kita ada Suruhanjaya Pendidikan. Semua Suruhanjaya ni mempunyai tanggungjawab dan peranannya, termasuk Suruhanjaya Pasukan Polis. Ini boleh diperolehi di bawah Perkara 140. Perlembagaan Persekutuan. Saya, Perlembagaan Persekutuan. Jadi di bawah Perlembagaan Persekutuan 140 ni, Suruhanjaya Pasukan Polis ni tanggungjawabnya dinyatakan di bawah Perkara 140 Fasal 1. Di mana ianya bertanggungjawab untuk menyelia keseluruhan perkhidmatan polis di Raja Malaysia yang kini kita dipahamkan merangkumi anggota seramai lebih kurang 130,000 orang. Jadi hala tuju polis, sahsiah kebajikan anggota-anggota polis, perjawatanan polis, sama ada kita perlukan berapa banyak superintendent, berapa banyak assistant dan sebagainya. Itu semua ditentukan melalui saranan-saranan dan cadangan-cadangan daripada SPP. Ya. Yang dianggotai pula oleh pengerusinya menteri. Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri dan merangkumi juga setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan beberapa anggota lain yang berjumlah 9 orang semuanya yang dilantik oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Jawatan kuasa SPP ni. SPP ni. Now, orang akan tertanya seperti mana yang dibangkitkan baru-baru ini tentang kenapa menteri duduk dalam SPP. Setiap ataupun kebanyakan Suruhanjaya yang saya sebut tadi, memang menteri dinyatakan dalam perlembagaan untuk mempengerusikan Suruhanjaya tersebut. Seperti Suruhanjaya Angkatan Tentera, Menteri Pertahanan menjadi pengerusi. Suruhanjaya Pendidikan, Menteri Pendidikan. Jadi tujuan menteri dimasukkan pada tahun 1957 di bawah perlembagaan adalah kerana pada masa itu fahaman penggubal undang-undang adalah menteri akan bertindak untuk menyelia tugasan Suruhanjaya terbabit. Jadi kalau Menteri Dalam Negeri diletakkan sebagai pengerusi SPP, dia akan bertindak dengan adil dan saksama tanpa mengira latar belakang politiknya untuk menentukan kepengerusian dia dalam Suruhanjaya polis ini adalah untuk kebaikan polis, bukan untuk kebaikan politik. Itu adalah pahaman objektif penggubal perlembagaan mengikut konsep kedaulatan undang-undang. Anggapan undang-undang adalah semua yang dilantik atau semua yang dipilih dalam pilihan raya dan kemudian dilantik sebagai menteri akan sewajarnya bertindak mematuhi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itulah sebabnya dalam Suruhanjaya membabitkan kementerian masing-masing, menteri diletakkan sebagai pengerusi. Ini tidak bermakna. Itu yang nak dengar tu Tuan Haji. Ini tidak bermakna menteri diletakkan di situ untuk mengawal selia Suruhanjaya itu mengikut fahaman politik diri dia ataupun parti dia maupun kerajaan dia. Itu adalah bercanggah dengan keluhuran perlembagaan, bercanggah dengan kedaulatan undang-undang. Jadi Hamzah Zainuddin tidak boleh mengatakan beliau sebagai pengerusi SPP berhak untuk membuat keputusan mengikut selera politiknya. Menteri siapa nama ni Razi Jidin
tak boleh mengatakan dia berikut selera politik untuk menentukan hala tuju pendidikan negara kita dalam Suruhanjaya Pendidikan. Dan Menteri Hishamuddin, is it? Yang Menteri Pertahanan ataupun Ismail Sabri sekarang Menteri Menteri Pertahanan tidak boleh menggunakan fahaman politik dia untuk mencelarukan, mengelirukan hala tuju Suruhanjaya Angkatan Tentera. Itu haram, tidak dibenarkan. Haram, ya? Haram dari segi perlembagaan. Dari segi perlembagaan. Sebab bukan kita haram. Kita ni bukannya ulama nak kata haram dari segi fatwa. Bukan haram dari segi merentah negeri, ya. Tapi kan dari segi tadbir urus negara, undang-undang tertinggi kita adalah perlembagaan. Jadi bila kita sebut haram dari segi perlembagaan, maksud dia tak boleh lah. Dan seorang menteri ni, mana-mana menteri dalam mengendalikan kementerian mereka sendiri dipercayai dan diyakini sepatutnya memahami keluhuran perlembagaan. Jadi ini amat sedih tau apabila kita dengar seorang menteri seperti Hamzah Zainuddin mengatakan, ya, rakaman yang tertular tu memang suara saya, tapi saya kan menteri dan pengerusi SPP, so what? Saya nak tanya balik kepada Menteri Hamzah Zainuddin, so what? Sebagai pengerusi SPP, awak memakai topi pengerusi SPP di dalam SPP. Bukan semasa awak kerja sebagai menteri di luar. Cuma kerusi awak sebagai menteri membenarkan awak duduk sebagai pengerusi di dalam SPP. Jadi apa yang awak nak bangkitkan sebagai pengerusi SPP, wajib dibangkitkan, harus dibangkitkan di dalam mesyuarat SPP. Bukan bertindak di luar. Apa-apa kenyataan, pendapat yang pengerusi SPP nak bangkitkan, mestilah disampaikan melalui sekretariat SPP, bukan melalui political secretary di kementerian beliau. Tak boleh. Political secretary beliau tidak berhak untuk berucap atau memberi kenyataan atau memberi arahan bagi pihak pengerusi SPP, walaupun beliau bertugas sebagai setiausaha politik menteri. Itu dalam kementerian, bukan SPP. Jadi Hamzah Zainuddin dan menteri-menteri lain dalam Suruhanjaya masing-masing, saya syorkan faham benda asas ni. Kalau benda asas ni menteri tak faham, rakyat jadi celaru. Dan bila rakyat jadi celaru, maka wujudlah persepsi negatif pada rakyat. Jadi jangan katakan asal usul kekeliruan rakyat adalah ketidakpahaman rakyat. Tidak. Asal usul kekeliruan rakyat adalah ketidakpahaman, ketidakmahufahaman dan ketidakendahan menteri-menteri yang kita ada sekarang, termasuk Hamzah Zainuddin. Baik, jadi itu yang pertama tentang keanggotaan. Saya jawab sikit. Kerana kenyataan-kenyataan itulah membuat ketua-ketua bahagian parti politik seperti daripada Kepung nak tunjuk hero, buat kenyataan yang minta maaf bercakap di bulan Ramadan, bagi saya bangang punya kenyataan, minta Hamid Bador bertanding dalam pilihan raya. Saya mungkin kerana kalau menteri pun dah tak faham SPP tu, jadi yang duk ada ni ketua-ketua bahagian pun lagilah tak faham, saya rasa. Sebenarnya saya nak sentuh perkara itu di hujung nanti. Okey. Sebab ianya jadi hanya simpan. Saya nak simpan, bukan nak simpan selama-lamanya. Nak sentuh di hujung supaya apabila disentuh setiap isu yang lebih penting dari segi perlembagaan dan perundangan, maka isu-isu politik ni nampak kedangkalan dan kebodohan dan kebangangannya akan disentuh kemudian. Boleh lagi dahsyat pada saya. Saya memang bila saya cakap, saya tak berlapik sebab saya wajib menyatakan yang sebenarnya dari segi perlembagaan. Jadi, sebelum saya ke soalan lain, saya nak selit sikit tentang tanggungjawab. Ni banyak sangat soalan tentang tanggungjawab. Ada SPP, menteri mempengerusikan SPP. Dia orang tanya sekarang ni, kenapa pula KPN tak buat pejabat SPP? Itu tanya Hamzah Zainuddin lah. Ini jawapan Tuan Haji yang bukan jawapan saya. Itu pun adalah soalan Hamid Bador. Kenapa tak buat pejabat SPP? Kalau betul-betul sebagai menteri yang menyelia polis, sepatutnya kebajikan polis yang diurus tadbir oleh SPP patut disediakan satu pejabat. Bukan pejabat mewah dengan air condition di 5-star hotel ataupun 4-star commercial building. Tak payah. Pejabat biasa yang kosong di Jalan Duta pun banyak. Boleh diadakan untuk SPP supaya ada sekretariatnya, ada pekerja-pekerjanya, perkeraniannya,
pegawai-pegawainya dan bilik mesyuarat untuk SPP bermesyuarat sebulan sekali, sebulan dua kali dan sebagainya. Rekod-rekod disimpan dengan teratur supaya tidak ada risiko rekod-rekod itu terdedah. Kalau tiada pejabat, mana dia? Minit mesyuarat disimpan di mana? Saya nak tanya. Adakah disimpan di pejabat menteri? Itu salah. Sebab kalau di pejabat menteri, pegawai-pegawai menteri yang tidak tertakluk kepada SPP boleh mempunyai akses kepada minit-minit mesyuarat SPP confidential. Jadi saya tak faham. Saya tak faham kenapa menteri tak faham. Kenapa menteri tak faham? Perkara yang wajib dia fahami kalau nak jadi menteri. Dan perkara ini seorang Perdana Menteri harus ambil serius. Dengan pendedahan yang dibuat oleh Hamid Bado, jika ianya tidak disangkal, dan saya percaya tidak boleh disangkal. Setakat ini tidak disangkal langsung oleh Hamzah Zainuddin. Dan jika nak disangkal, tolong jangan spin, ya. Sangkal dengan fakta. Dan jika tidak disangkal Perdana Menteri, saya syorkan, walaupun ini sepatutnya di hujung, di masa ini saya nak tekan, dan saya akan tekankan lagi, Perdana Menteri wajib pada masa ini memecat Hamzah Zainuddin sebagai menteri. Dan bila dipecat sebagai menteri dalam negeri, secara automatiknya, maka terlucutlah jawatan dia sebagai pengerusi SPP. Ya, itu adalah kewajipan sebuah tadbir urus kerajaan yang prihatin. Bukan soal kita nak jadikan benda ni bukan isu politik ya. Ini isu tadbir urus negara, kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, sahsiah dan kebajikan polis. Ya. Jadi perkara ini perlu diambil serius oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Now